Tahukah anda bahawa ikan yang ribuan tahun lalu menelan Nabi Yunus alaihissalam itu ternyata masih lagi hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat? Mungkin sebelum ini anda pernah membaca info di mana-mana laman sosial yang dikongsikan. Namun apakah buktinya yang ikan itu masih hidup hingga kini? Apa yang mustahilnya bumi ini terbentuk dari 70% air dan 30% daratan, dan dari 70% lautan itu baru 5% atau kurang yang berjaya diteroka. Selainnya masih lagi misteri. Kalau salah fakta ini tolong betulkanlah. Ini buktinya yang ikan menelan Nabi Yunus alaihissalam masih lagi hidup dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Allah tuliskan sendiri buktinya yang ikan itu masih hidup. Tiada yang mustahil bagi Allah. Ada yang kurang percaya dan tak yakin bahawa ikan purba yang berusia ribuan tahun itu masih hidup. Ada yang berfikir adakah ikan itu sebenarnya satu alat transportasi canggih, dan ada juga yang mengatakan bahawa mungkin ikan itu adalah ikan dari alam gaib. Allahu alam. Namun ikan itu pasti bukan ikan yang biasa, kerana dari jutaan ikan di lautan, ikan itu mendapat perintah daripada Allah. Pastinya ikan yang istimewa, kan? Tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Lebih-lebih lagi apabila sebahagian besar daripada bahagian lautan masih belum dapat diterokai oleh manusia. Kisah tentang penyesalan Nabi Yunus dalam perut ikan paus pun tercatat jelas dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88 yang bermaksud, serta ingatlah cerita Zunnun Yunus saat ia pergi dalam kondisi geram atau meninggalkan kaumnya, lantas ia menganggap kalau kami akan tidak mempersempitnya ataupun menyusahkannya. Jadi ia menyeru dalam kondisi yang begitu gelap di perut ikan, La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin, yang bermaksud tiada ilah terkecuali engkau, Maha suci engkau. Sebenarnya saya iaitu termasuk juga beberapa orang yang zalim. Jadi kami sudah memperkenankan doanya serta menyelamatkannya daripada kedukaan, serta sekianlah kami selamatkan beberapa orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Jadi bila seumpamanya dia, Yunus, tidak termasuk juga beberapa orang yang banyak bertasbih mengingat Allah, pasti ia bakal tetaplah tinggal di perut ikan itu hingga hari berbangkit. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan Nun. Nabi Yunus ditelan ikan Nun. Yunus bin Matta adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah di sebuah tempat bernama Niwana. Nabi Yunus seorang pendatang ke Niwana semata-mata atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada penduduknya. Nabi Yunus mendapati penduduk Niwana merupakan manusia yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Nabi Yunus mengajar mereka tentang ilmu tauhid dan keimanan. Nabi Yunus juga memberi nasihat kepada mereka tentang kebodohan mereka menyembah berhala, sedangkan berhala itu adalah hasil buatan manusia. Nabi Yunus menasihatkan mereka bahawa berhala tersebut tidak dapat memberi apa-apa manfaat, kerana berhala itu tidak boleh bergerak dan berkata-kata. Nabi Yunus mengingatkan mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan manusia, dan Allah sajalah yang wajib ditaati. Oleh kerana ajaran yang dibawa Nabi Yunus itu ajaran baru, maka tidak ramai manusia yang mahu menerimanya. Mereka lebih suka menyembah berhala-berhala yang disembah oleh datuk nenek mereka secara turun-temurun. Walaupun Nabi Yunus memberi nasihat, tetapi mereka tetap berkeras dengan berkata, ini adalah Tuhan kami, yakni berhala-berhala. Datuk nenek kami telah lama menyembah Tuhan-Tuhan kami, dan kami tetap tidak akan berganjak dari meninggalkan agama kami. Lalu Nabi Yunus berkata, aku hanya menyampai apa yang Allah menyuruh aku sampaikan kepada kamu semua. Oleh itu kamu beriman dan bertauhidlah menurut agama yang aku bawa sebagai amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Nabi Yunus lagi, aku ini hanyalah pesuruh yang mana Allah telah perintahkan kepadaku supaya menyelamatkan kamu semua daripada lembah kesesatan dan lembah kegelapan, serta menyiarkan kepada kamu tentang agama yang suci, bersih, lagi murni, dan
membersihkan hati-hati kamu dari kufur dan syirik demi untuk kebaikan kamu di dunia dan di akhirat. Walaupun Nabi Yunus telah memberi nasihat serta pengajaran supaya kembali ke pangkal jalan, mereka tetap dengan pendiriannya dan berkata, "Walau apapun sekalipun kamu katakan kepada kami, kami tetap tidak akan berganjak dari agama kami. Dan kami juga tidak takut walau apapun ancaman yang kamu katakan. Dan kalau mahu cubalah, datanglah ancaman itu kepada kami, kalau kamu memang orang yang benar." Setelah Nabi Yunus melihat keadaan mereka yang tidak menerima peringatan itu, maka Nabi Yunus pun meninggalkan Niwana dengan rasa amat marah. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka yang keras kepala menerima hukuman yang sewajarnya. Sejak Nabi Yunus meninggalkan Niwana, mereka gelisah melihatkan perubahan yang berlaku di tempat tinggal masing-masing. Penduduk melihat Niwana mengalami kegelapan. Binatang peliharaan mereka juga seperti tidak tenteram dan ditambah pula dengan angin yang sangat kuat serta guru yang menggegarkan. Dengan berlakunya beberapa perkara-perkara ini, mereka tahulah bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus itu adalah ajaran yang benar dan bukan satu ajaran yang direka. Akhirnya mereka menyesal dan keluar beramai-ramai dari kota pergi ke bukit, lalu meminta ampun dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada sebarang malapetaka. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan hambanya yang menyesal dan mohon ampun darinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menerima permintaan mereka. Lalu nirwana yang gelap bertukar menjadi cerah. Binatang ternakan tidak lagi dalam ketakutan dan mereka kembali tenang. Akhirnya mereka kembali dan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan mereka dari bahaya malapetaka. Nabi Yunus telah meninggalkan Niwana membawa diri tanpa tujuan. Baginda naik bukit turun bukit, naik gunung turun gunung, dan akhirnya ia sampai di pantai. Kebetulan pada masa itu dia melihat sebuah kapal hendak berlayar. Maka dia pun menghampiri pemilik kapal itu untuk turut serta berlayar bersamanya. Setelah diberi keizinan, maka Nabi Yunus menumpang kapal tersebut. Dalam pelayaran itu, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus telah dilandari taufan yang kuat. Oleh itu, kapten telah memutuskan supaya barang yang dibawa hendaklah dikurangkan. Ini termasuklah penghuni kapal-kapal tersebut. Satu pengundian telah dibuat dan dalam undian tersebut Nabi Yunus dipilih sebagai orang yang harus dibuang ke laut. Oleh sebab Nabi Yunus adalah orang yang sangat dihormati dan disanjung, maka mereka mengadakan pemilihan sekali lagi dan kali kedua Nabi Yunus tetap terpilih. Maka mereka mengundi sekali lagi dan akhirnya Nabi Yunus tahu bahawa ia adalah kehendak Allah. Nabi Yunus memikirkan kesalahannya kerana meninggalkan Niwana tanpa mendapat persetujuan Allah. Ia berfikir keputusan undi itu adalah disebabkan untuk menebus dosa yang telah dilakukannya. Nabi Yunus beristikharah. Tanpa ragu-ragu Nabi Yunus terjun ke dalam laut yang sedang bergelombang ganas. Ketika Nabi Yunus sedang berlawan dengan gelombang, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan seekor ikan nun ataupun ikan hiu supaya menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Maka ikan nun yang muncul itu pun menelan Nabi Yunus dan menyimpannya dalam perut tanpa ada cacat celanya. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun, dia berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa yang telah dilakukan. Lalu Yunus membaca doa, "Tidak ada Tuhan yang benar disembah hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, aku adalah orang yang membuat zalim atas diriku." Maka Allah memperkenankan permintaannya dan Allah lepaskan dia daripada kedudukan. Demikianlah Allah selamatkan orang yang beriman. Rasulullah bersabda, maksudnya nama Tuhan yang mulia. Siapa yang berdoa dengan nama itu akan diperkenankan doanya. Siapa yang meminta dengan nama itu akan diberi apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Firman Allah bermaksud, jika tidak kerana dia ataupun Nabi Yunus daripada orang yang selalu mengucapkan tasbih, nescaya tidaklah ia dapat keluar dari perut ikan sampai hari kiamat. Setelah beberapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun, maka Allah pun melemparkan Nabi Yunus ke darat. Di tempat Nabi Yunus dilemparkan, Allah menghidupkan pokok labu yang dapat Nabi Yunus bernaung di bawahnya dan dapat pula ia makan buah tersebut.
dan kembali segar. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke darat, keadaannya amat letih. Setelah Nabi Yunus berasa segar kembali, maka Allah telah memerintahkannya supaya kembali ke nirwana. Nabi Yunus terkejut kerana penduduk sedang menanti kepulangannya. Penduduk tersebut meminta Nabi Yunus mengajar untuk menyempurnakan akidah dan iman mereka. Nabi Yunus berasa hairan kerana penduduk nirwana dahulunya terdiri daripada orang yang ingkar dengan perintah Allah, tetapi kini hidup dan mati mereka semata-mata kerana Allah. Oleh itu, baginda naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung, dan akhirnya ia sampai di pantai. Kebetulan pada masa itu dia melihat sebuah kapal hendak berlayar, maka dia pun menghampirinya. Pemilik kapal tersebut memberi keizinan, maka Nabi Yunus menumpang kapal tersebut. Dan dalam pelayaran itu, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus telah dilanda ribut taufan yang kuat.